Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ahmad Syakir bin Usman Ali dari TV PSS SK Desa Subur. Pada hari ini, kita akan menjemput Encik Muhammad Saleh bin Ninggam, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, untuk membicarakan tentang resensi buku kegemaran How to Win Friends and Influence People. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha Puan Mazna Abu Bakar, pengarah BSTP KPM, semua pengarah-pengarah negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, semua ketua penolong pengarah sektor sumber dan teknologi pendidikan seluruh Malaysia, rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi kerana pada kali ini saya Saleh bin Ninggam, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Sabah, akan berkongsi dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia tentang satu buku yang pada hemat saya memberi impak dalam pengurusan saya selama ini. Dan dalam ruangan ini, sekali lagi bagi pihak diri saya, terima kasih kepada bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia di atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melakukan ataupun melibatkan diri dalam aktiviti pada kali ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan sebuah buku yang telah ditulis pada tahun 1936 lagi oleh Danny Carnegie. Tapi buku itu telah memberi saya suatu pengalaman yang sangat baik dalam membentuk diri sebagai seorang pemimpin kecil di peringkat negeri Sabah. Buku yang saya maksudkan adalah buku yang bertajuk Bagaimana Mendapat Kawan dan Mempengaruhi Seseorang ataupun How to Get a Friend and Influence a People. Tuan-tuan dan puan-puan, buku ini yang ditulis pada tahun 1936 telah diterbitkan sebanyak 10 juta naskah ataupun catatan terakhir pada 16 juta naskah di seluruh dunia, tetapi telah diterjemahkan hampir ke 40 buah negara di seluruh dunia. Buku ini yang asalnya ditulis pada 1936 bukan sahaja buku yang telah mengubah pemikiran ataupun cara pengurusan individu ataupun kumpulan tertentu, tetapi juga telah menjadi satu buku contoh dalam membentuk pemimpin kecil di semua peringkat. Dan hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan tentang buku berkenaan. Perkara pertama yang penulis ingin kongsikan kepada pembaca adalah sebagai seorang pemimpin kecil dalam organisasi, pemimpin seharusnya tidak membuat kritikan ataupun kutukan terhadap semua ataupun apa-apa idea yang pekerja bawahan ingin sarankan kepada organisasi. Dan dalam konteks ini, kita di KPM dan di JPN khasnya seharusnya mendengar apa yang ingin diluahkan oleh pekerja-pekerja di peringkat bawahan agar pengurusan yang kita laksanakan menjadi lebih baik, lebih cemerlang berbanding dengan sebelum ini. Dan dalam penulisan ini, penulis juga memberi contoh bagaimana pemimpin-pemimpin negara besar sering mendengar luahan dan juga kritikan pegawai bawahan agar mereka mampu menjadi pemimpin yang cemerlang. Inilah yang ingin ditonjolkan oleh penulis dalam buku ini. Perkara yang kedua yang ingin dikongsikan oleh penulis adalah tentang sikap pemimpin yang seharusnya memberi pujian terhadap setiap kebaikan yang dilontarkan oleh pekerja. Penghargaan terhadap kejayaan, sama ada kecil atau besar, seharusnya dilaksanakan oleh pemimpin agar setiap pekerja itu merasai nikmat sebagai pekerja yang dihargai, yang dihormati, yang diberikan peluang untuk berkongsi dalam setiap agenda organisasi. Dan perkara ketiga yang ingin dikongsikan oleh penulis adalah bagaimana seharusnya pekerja bawahan itu dapat menerima hakikat setiap apa yang diputuskan oleh organisasi itu berdasarkan pandangan dan idea daripada kumpulan bawahan. Biarlah kumpulan bawahan itu merasakan agar setiap keputusan itu melibatkan mereka, dan inilah peluang untuk pekerja bawahan itu merasai bagaimana bahagianya mereka di bawah satu pengurusan yang cemerlang yang memberikan mereka peluang untuk berkarya,
untuk melaksanakan tugas dengan penuh kegembiraan. Dalam segmen yang kedua ini kita akan membicarakan bagaimana teknik agar kita menjadi mudah berurusan dengan orang lain. Berdasarkan penulis, ada 6 cara bagaimana kita menjadi seorang yang boleh berurusan dengan lebih baik bersama dengan orang lain. Idea beliau sangat mudah. Senyum, senyum, dan senyum. Itulah antara idea yang beliau lontarkan kepada semua pengurusan. Sebagai individu yang terlibat dengan pengurusan, janganlah berkedekut dengan senyum, kerana senyuman anda akan memudahkan orang untuk berurusan dan memudahkan anda dalam mengendalikan sebarang situasi. Selain daripada itu, kejujuran seseorang pemimpin seharusnya perlu ditonjolkan kepada setiap urusan dengan pekerja di peringkat bawahan. Kejujuran yang jelas seorang pemimpin akan menyebabkan pekerja di bawah lebih mudah untuk berurusan, lebih mudah untuk memberikan pandangan dan idea mereka. Keadaan inilah yang berlaku dalam negara Amerika sendiri, di mana penulis memberi beberapa contoh bagaimana setiap presiden yang dilantik menjadi presiden ataupun menjalankan tugas presiden diberikan satu taklimat agar mereka menjadi seorang pemimpin yang jujur, bukan sahaja dari air mata, daripada muka, tetapi juga kejujuran yang sebenar. Inilah yang ditonjolkan oleh penulis dalam segmen ini. Perkara ketiga yang penulis terapkan dalam buku ini, ingatlah nama setiap individu yang berurusan dengan kita. Keadaan ini akan memudahkan urusan kerana dengan mengenali nama, memahami nama, pengguna akan lebih mesra berurusan, kerana disitulah hubungan yang lebih erat itu boleh dijalin. Dan perkara keempat yang menjadi perkara pokok yang difokuskan oleh penulis, jadilah seorang pendengar yang setia terhadap idea dan pandangan orang lain. Berilah peluang orang lain untuk bercakap tentang perkara yang diinginkan dan jadilah pendengar yang setia. Tuan-tuan akan menerima hasil yang lebih baik dengan mendengar, dengan meneliti setiap ungkapan, ucapan ataupun luahan orang lain tentang sesuatu perkara. Dan perkara yang keenam, ingatlah, biarlah kita sering melaksanakan tugasan itu dengan penuh amanah, agar setiap amanah yang diamanahkan kepada kita itu mudah dilaksanakan bersama-sama dengan organisasi yang kita pimpin. Dan dalam segmen ini yang terakhir, buku ini menceritakan agar kita jadikan setiap individu dalam organisasi itu adalah orang yang penting. Tidak kira jawatan atau pangkat, mereka adalah individu yang tidak ada bezanya, kerana setiap individu, setiap item yang ada dalam organisasi itu merupakan satu komponen yang sangat penting. Ini diceritakan bagaimana skru yang paling kecil dalam sebuah kenderaan sama nilainya dengan skru yang paling besar dalam kenderaan itu sendiri. Jadi setiap individu, setiap komponen itu seharusnya ada wujud dan dihargai bersama. Dalam ruangan yang ketiga pada pagi ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana cara untuk memujuk berdasarkan pendapat penulis buku ini. Berdasarkan penulis ada 13 cara untuk memudahkan kita memujuk rakan-rakan ataupun pekerja bawahan yang ingin bersama dengan kita di dalam sesebuah organisasi. Pertama, elakkan pertengkaran. Bermakna dalam konteks ini sebagai pemimpin seharusnya tidak ada pertengkaran yang wujud di antara majikan ataupun pekerja. Dan penulis mengharapkan perkara ini dalam penulisan beliau. Seharusnya seorang pemimpin yang berjaya seharusnya tidak ada pertentangan ataupun pertengkaran yang wujud di antara majikan dengan pekerja. Dan itulah yang coba digambarkan dalam beberapa contoh, bagaimana setiap pertengkaran itu selalunya akan menghasilkan impak yang lebih buruk berbanding dengan hasilan baik yang kita harapkan. Suatu ketika dahulu semasa perang saudara di Amerika, seorang jenderal telah dimarahi oleh Presiden Amerika pada waktu itu apabila membiarkan pasukan selatan meloloskan diri selepas terkepung di tebing sebuah sungai, dan Presiden mengharapkan agar tentera utara membunuh keseluruhan tentera selatan. Walau bagaimanapun, jenderal tentera yang berada di lapangan pada waktu itu meloloskan semua
Tentera Selatan kerana beliau berpandangan membunuh tidak akan menyelesaikan persengketaan di antara utara dan selatan. Sebaliknya, kesan daripada kebijaksanaan beliau akhirnya perang saudara Amerika itu dapat ditamatkan. Dan beliau berpendapat dengan melihat kepada penderitaan dan lautan darah yang ada dalam pertempuran itu, tidak akan memberi kemenangan mutlak kepada pihak utara walaupun mereka mungkin boleh dijulang sebagai juara. Dan akhirnya jenderal itu menjadi seorang pemimpin tentera yang baik, yang cemerlang dan dapat menyatukan Amerika dalam perang saudara berkenaan. Perkara seterusnya yang ingin menarik perhatian saya dalam penulisan buku ini, penulis memberi pendapat bahawa setiap pekerja itu perlu diberi peluang untuk menyuarakan idea dan pandangan. Seharusnya tidak ada pendapat yang ditolak ataupun dibuang sebebas-bebasnya tanpa mendapat pengadilan yang sebenar. Penulis mengharapkan agar setiap idea itu diterima, dinilai, dan jika ingin ditolak, haruslah ditolak dalam bentuk tolakan yang paling beradab. Biarlah mereka, pekerja bawahan itu, melihat setiap keputusan yang diputuskan dalam organisasi itu melibatkan mereka. Itulah yang menjadi harapan penulis, agar organisasi yang lebih baik itu wujud dalam satu kesepakatan yang umum, yang disepakati, yang dirahmati oleh semua orang dalam organisasi berkenaan. Dalam sesebuah mesyuarat, penulis menerapkan agar setiap perbincangan itu memberi ruang kepada setiap ahli dalam ataupun anggota mesyuarat berkenaan. Berilah peluang ataupun soalan agar setiap ahli mesyuarat itu menjawab dengan kata ya, agar tidak melibatkan pertentangan yang jelas selepas itu. Berilah mereka ruang untuk mereka menghasilkan idea-idea yang bernas, walaupun mungkin idea itu akan ditolak akhirnya. Tetapi sebagai pemimpin yang cemerlang, seharusnya mendengar setiap lontaran idea ataupun buah pikiran setiap ahli dalam organisasi berkenaan. Penulis juga menggambarkan bahawa setiap perbincangan di antara majikan dan pekerja seharusnya memberi satu kata putus yang terbaik. Dan untuk mencapai kata putus yang terbaik itu, seseorang pemimpin di dalam organisasi seharusnya boleh mengakui jika beliau melakukan kesilapan, perlu akui kesilapan itu dan biarlah pembetulan dilaksanakan selepas perakuan itu. Dan perkara yang berikutnya yang ingin kongsikan dalam penulisan buku berkenaan, setiap pemimpin semasa dalam sebuah mesyuarat seharusnya memberi peluang kepada ahli untuk bercakap, untuk melontarkan idea dan pandangan. Dan seharusnya pandangan-pandangan itu dikumpulkan dan biarlah sama-sama membuat keputusan mana satu idea yang terbaik. Tetapi sebagai pemimpin seharusnya mengambil ruang untuk membesarkan idea ataupun pandangan pemimpin berkenaan agar idea berkenaan boleh diterima dan diterima pakai oleh keseluruhan ahli mesyuarat. Dan kata putus dari ahli mesyuarat ia merupakan satu petunjuk bahawa organisasi itu akan lebih cemerlang dalam mengurus dan mentadbir organisasi berkenaan. Perkara seterusnya yang ingin digarap oleh penulis dalam buku ini adalah bagaimana seseorang pemimpin itu perlu melihat semua aspek di dalam organisasi agar semua individu berkenaan diberi peluang dalam menyuarakan pandangan dan pendapat terhadap perkara-perkara yang ingin dibincangkan. Dan akhir sekali, penulis juga mencadangkan kepada kita agar kita sama-sama dengan pekerja, dengan majikan bekerja agar bersatu dalam membuat keputusan yang sama untuk keseluruhan organisasi. Alhamdulillah, di dalam buku ini ada beberapa perkara yang saya yakini sangat membantu dalam pengurusan kita sebagai pemimpin di peringkat kecil organisasi ini. Perkara pertama yang ingin saya kongsikan iaitu 9 cara untuk menjadikan agar kita tidak menyinggung perasaan pekerja semasa dalam sesebuah mesyuarat ataupun perbincangan. Perkara pertama yang dilontarkan oleh penulis, mulakan agar perbincangan itu dapat memberi ruang kepada pekerja untuk menyatakan ya terhadap satu-satu bentuk perbincangan yang bukan arahan.
Bermaksud dalam konteks ini, jika kita ingin memulakan sesebuah perbincangan, biarlah kita bertanyakan tentang hal-hal yang akan memberi jawapan ya kepada kita. Keadaan itu akan membolehkan pekerja itu untuk terus bersama kita dalam membuat sebarang keputusan selepas itu. Perkara berikutnya yang menjadi perhatian penulis adalah tentang bagaimana kita menarik perhatian pekerja untuk terus bersama agar kesemua perbincangan antara kita, antara pekerja dan majikan itu akan memberikan satu keputusan yang cemerlang. Dalam ruangan perbincangan itu, kita boleh menjadikan kesilapan ataupun perkara-perkara silap yang telah kita laksanakan pada masa lampau untuk kita bincangkan bersama agar pekerja meyakini bahawa kita jujur untuk bersama-sama dengan mereka dengan melihat kepada kesanggupan kita mengakui sebarang kesilapan yang telah kita laksanakan selama ini. Dan sikap mengakui kesilapan itu merupakan satu perkara yang menurut penulis akan memberi kepercayaan yang lebih tinggi oleh pekerja terhadap majikan, terhadap diri kita sendiri. Dan dalam perbincangan-perbincangan bersama dengan pekerja, seharusnya kita lebih banyak bertanyakan soalan-soalan dan bukannya memberi arahan-arahan sahaja. Soalan-soalan itu seharusnya menjurus kepada jawapan ya, dan sebaliknya jika arahan yang kita lontarkan kepada mereka, mereka akan lebih rasa untuk membuat pertentangan dengan sebarang arahan yang belum mungkin mencapai tahap pemikiran mereka pada masa berkenaan. Perkara yang sangat penting yang ditonjolkan oleh penulis dalam buku ini, jangan ada pemimpin yang memalukan orang bawahan atau memalukan individu-individu dengan perkara-perkara lampau yang boleh menjejaskan hubungan di antara pemimpin dengan pekerja berkenaan. Seterusnya adalah untuk memberikan setiap reputasi yang baik terhadap semua pandangan oleh individu sama ada secara langsung atau tidak, agar mereka meyakini bahawa perbincangan itu lebih memihak kepada kumpulan bawahan tanpa menjadikan pihak majikan itu sekadar memberi arahan dalam majlis berkenaan. Keadaan ini akan membantu tuan-tuan untuk lahir sebagai seorang pengurus yang lebih cemerlang. Dan perkara terakhir yang ingin ditonjolkan, biarlah kumpulan pekerja akan merasai senang terhadap semua idea dan pandangan anda dalam melaksanakan tugasan dalam organisasi berkenaan. Dan semoga semua info yang kita bincangkan pada hari ini dapat membantu tuan-tuan dalam melaksanakan tugasan di peringkat organisasi masing-masing. Bagi pihak diri saya, bagi pihak SSTP JPN Negeri Sabah, kami memohon maaf sekiranya sepanjang program ini terdapat kesilapan atau tutur kata yang menyinggung tuan-tuan, dan semoga kita akan bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah resensi buku kegemaran How to Win Friends and Influence People yang telah disampaikan oleh Encik Muhammad Saleh bin Ninggam, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat daripada resensi buku ini. Sekian, terima kasih dari TV PSS SK Desa Subur.